Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur ke hadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita masih lagi dapat menyambung dan meneruskan kuliah secara online, kuliah dalam talian pada waktu malam, yang biasanya kita buat dalam pukul 8. Kuliah yang kita guna pakai buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu hari 2 wasiat yang kita bincangkan untuk kita ambil pengajaran. Dan hari ini dah masuk hari yang ke-14 bersempena dengan tempoh perintah kawalan pergerakan. Maknanya pada malam ni kita akan bincang pada wasiat yang ke-27 dan juga wasiat yang ke-28. InsyaAllah pada esok hari kita akan khatamkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Dan lusa kita akan memulakan tajuk yang baru. Nanti kita akan maklumkan esok, pada malam esok, selepas khatam 30 wasiat ini, kitab apa yang kita akan gunakan, yang bersesuaian dan juga yang mampu dihabiskan, dikhatamkan juga sehingga 14 April nanti tamatnya tempoh perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan PKP tidak dilanjutkan lagi selepas daripada tarikh tersebut. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Jadi siapa yang terlepas atau tertinggal daripada rakaman kuliah dalam talian wasiat yang sebelum daripada ini, boleh pergi ke channel YouTube Zuhaili Saiman. Di sana kita ada simpan rakaman wasiat pertama sampailah wasiat yang ke-26. Di samping itu jemput untuk subscribe YouTube Zuhaili Saiman untuk disebarluaskan lagi, insya-Allah. Baik, malam ni wasiat yang ke-27 berkenaan dengan memohon pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hajj ayat ke-38 yang bermaksud sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Itu dia punya matan nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam ayat ke-37 itu, surah Al-Hajj 38, surah Al-Hajj itu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membela orang-orang beriman, iaitu orang-orang yang membuktikan imannya dengan amalan. Orang yang beriman adalah orang yang membenarkan keimanannya di dalam hati, mengaku dengan lidah dan mengaku dengan lisan dia, serta mengamalkan dengan anggota tubuh dia. Baik. Sebutir biji benih yang disemai yang kita harapkan tumbuh, membesar dan berbuah, perlu dipagari bagi mengawal ia daripada serangan musuh-musuh. Tanpa pagar yang kukuh dan sempurna, musuh-musuh tanaman pasti merosakkan biji benih yang disemai dan kita tidak memperoleh hasilnya. Pada waktu itu, jangan disalahkan musuh-musuh itu, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak menjalankan tugas mengawal tunas yang tumbuh. Itu adalah ibarat yang menunjukkan iman sesudah diusahakan
mencari dan menyuburkannya, wajib pula mengawal dan membentengi iman daripada serangan musuh-musuh yang dapat merosakkan iman. Tanpa pagar ataupun benteng yang kukuh, pasti iman terancam oleh musuh, iaitu nafsu dan syaitan. Bagaimana kita nak mendapat pembelaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada di dalam satu hadis qudsi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma afradtu ilaih, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." فَإِذَا كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Ada dalam hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang belakang-belakang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan perkara yang difardukan ke atasnya. Dia melaksanakan perkara-perkara wajib. Dia tak tinggalkan perkara-perkara wajib. Ini asas hubungan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhan dia. Benda wajib ni benda yang tak boleh tinggal, benda yang tak boleh buat remeh. Ni asas sekali. Tak selesai benda wajib, maka tak payah bincang lagi benda yang sunat. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa hamba aku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan melaksanakan amalan-amalan sunat. Jadi dah selesai benda wajib kita jaga, jangan hanya sekadar buat benda yang wajib, kita teruskan dengan amalan-amalan yang sunat. Amalan-amalan yang mana kita panggil lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu, sehinggalah aku kasih kepada dia. Nak menjaga hubungan sebagai hamba kepada Allah, pengabdian diri kena jaga benda yang wajib. Nak mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kena tambah lagi dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Fa idza kuntu ahbabtuhu, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, Allah pelihara dia. Dan apabila aku, yakni Allah, mengasihi seseorang hamba itu, sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku berada pada pendengaran dia, dia mendengar benda hak yang aku redha. Dia dengar benda-benda yang baik, dia benda-benda yang molek, pendengaran dia terjaga daripada perkara lara dan maksiat. Ini salah satu tanda. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangan dia pun pandangan yang mandang untuk mendapat redha Allah. Pandangan yang dia lihat tadi sesuatu yang mendekatkan diri dia, yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Wayadahu, tangan dia melakukan kerja-kerja yang mendapat redha Allah. Warijlahu, dan kaki dia berjalan dengan ke arah yang mendapat redha Allah. Maksud kata, tanda seseorang tadi itu telah mendapat cinta dan kasih sayang daripada Allah, dengan syarat dia menjaga perkara fardu dan dia menambahkan lagi amalan-amalan sunat, yang mana menambahkan lagi amalan soleh, maka seluruh anggota dia, pandangan dia, pendengaran dia, tangan apa yang dikerjakan, kaki yang berjalan, semua menuju ke arah redha Allah Subhanahu wa taala. Makna kata, kalau masih lagi ada yang pandangan-pandangan melihat benda yang haram, melihat benda yang maksiat, pendengaran dia benda yang lara, yang maksiat, begitu juga dengan tangan dan kaki dia, menunjukkan dia masih lagi belum mendapat cinta daripada Allah kerana tak terpelihara daripada perkara-perkara maksiat tersebut. Dan orang yang telah mendapat cinta daripada Allah dengan tanda-tanda anggota dia tadi terpelihara daripada maksiat, Allah Ta'ala sebut lagi, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, wala u'idhannani la'u'idhannahu. Kalau dia mohon kepada aku, dia mohon kepada aku suatu perkara, nescaya aku akan memberikan kepada dia, aku akan makbulkan. Dan kalau dia minta perlindungan daripada aku, nescaya aku akan melindungi dia. Sebab itu kalau kita boleh perhatikan dalam kita minta air penawar ataupun kita perubatan Islam, kita ruqyah, kan, benda basic yang akan dibaca oleh para perawat perubatan Islam ni, dia baca Fatihah basic.
Namun tok-tok guru, alim ulama bila dia baca Fatihah dijampikan air kepada air tersebut dengan bacaan Al-Fatihah dan juga zikir-zikir dan doa, dengan izin Allah maka kita dapat penawar. Mungkin kita ada gangguan, alhamdulillah hilang gangguan. Mungkin ada anak kecil yang tak berhenti nangis kerana ada faktor gangguan, kita minta kepada dia bacakan, jampikan dan bacakan doa kepada air yang kita bawa, air kosong lah, air mineral. Jangan pula jampi ke air gas. Tak ada lagi orang buat jampi ke air gas, itu bid'ah tu. Air kosong, air mineral. Alhamdulillah. Walhal kalau kita pun boleh baca, kita pun boleh baca. Namun bila kita baca, tapi kita lihat hasilnya tidak seberapa. Kerana apa? Kerana siapa pembaca tersebut? Bagaimana ibadah pembaca tersebut? Ya, kita membaca Al-Fatihah. Kita pun berdoa kepada Allah, kemudian kita tiup air tersebut. Tapi amalan kita, bagaimana ibadah fardu yang kita jaga, seberapa banyak amalan-amalan sunat kita laksanakan, berbeza dengan tuan guru, tok guru, para alim ulama, yang mana mereka juga baca Fatihah dan berdoa kepada Allah, kemudian tiup kepada air tersebut, mustajab. Kerana apa? Kerana kehidupan ibadah seharian dia tadi itu lebih berkualiti berbanding dengan kita yang biasa ni. Faktor dia siapa pembaca tersebut. Maka bila dia minta, orang yang telah dikasihi oleh Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu, maka aku akan berikan kepada orang tersebut. Allah makbulkan. Kita ni mungkin lambat sikit kerana faktor ibadah kita ni berkurangan. Maka kita kena usahalah. Sebab itu dalam ayat yang hadis tersebut itu, dalam kita nak kaitkan dengan mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nak Allah Taala berikan bantuan kepada kita, Allah Ta'ala turunkan pertolongannya kepada kita, maka perkara pertama kita kena jaga asas kehambaan kita, iaitulah kita jaga pelihara perkara-perkara yang difardukan ke atas kita. Jangan ambil remeh. Okey, gangguan sikit. Dalam masa yang sama, selepas kita menjaga perkara kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita jaga benda ni betul-betul, maka kita juga kena jaga anggota kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok. Mata kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita. Kalau kita baca kitab dalam Penawar Bagi Hati pula, dia ada 7 anggota atau 7 yang melibatkan anggota dan panca indera yang mesti kita jaga, bersihkan daripada sebarang maksiat. Apa dia 7 anggota tersebut? Yang pertamanya mulut kita, yang keduanya kedua mata kita, yang ketiganya kedua telinga kita, yang keempatnya kedua belah tangan kita, yang kelima kedua belah kaki kita, yang keenamnya perut kita, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan, dan yang ketujuhnya adalah akal dan pemikiran kita. Ini 7 perkara yang kita kena jaga. Kita kena bersihkan daripada sebarang pelakuan daripada perkara-perkara yang ada unsur maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang beriman sungguh kepada Allah dan membuktikan keimanan dia dengan amalan mereka tadi, itu insya-Allah Allah Ta'ala akan turunkan pembelaan, Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan kepada mereka. Sebab itu dalam tempoh seumpama sekarang, kita berhadapan dengan suatu ujian daripada Allah yang namanya COVID-19, coronavirus. Maka di samping kita usaha dengan perubatannya, dengan kita menjaga keselamatannya supaya memutuskan rantaian sebaran penularan COVID-19 itu, maka kita juga kena terus bermuhasabah, menginsafi diri kita dengan kita mempertingkatkan amalan-amalan kita. Manalah tahu ada sebahagian daripada kalangan rakyat Malaysia dan juga di sebahagian daripada seluruh dunia ini, adanya kalangan mereka yang Allah Ta'ala terima doa-doa mereka untuk dihilangkan, dilenyapkan musibah COVID-19 ini di dunia ini. Diberikan kesihatan, diberikan kesejahteraan. Apatah lagi dalam keadaan sekarang kita bersungguh-sungguh agar mudah-mudahan kita dapat menyambut Ramadan dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, dengan kita dapat berhimpun beramai-ramai di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita pernah putus doa,
Jangan pernah kita melupai untuk bertaubat dan memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan doa-doa sebahagian daripada kita ni, yang dia ni mungkin tak terkenal, tak dikenali, namun dia ini cukup memelihara diri, maruah dan agama dia. Mana dah tahu orang yang sedemikian ini Allah Ta'ala makbulkan doa dia dan diturunkan pertolongan Allah, dan diturunkan bantuan daripada Allah dalam kita menghadapi musibah ujian yang melanda sekarang ini, iaitulah COVID-19. Mudah-mudahan sebab itu nak dapat bantuan daripada Allah, beriman, orang yang membuktikan keimanan dia dengan amalan tadi, sebagaimana yang telah kita bincangkan beberapa perkara tadi itu. Baik, InsyaAllah kita masuk kepada wasiat yang ke-28, menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah. Kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan menaik taraf darjat mereka hingga ke taraf wali-wali Allah, selagi memenuhi syarat-syarat seperti dalam ayat 257 surah Al-Baqarah, yang bermaksud Allah pelindung kepada orang beriman. 257 yang bermaksud Allah pelindung kepada orang beriman. Kita buka sikit surah Al-Baqarah 257. Apa ayat dia? Baik. 257 ayat dia. Okey, baik. Ni Allah pelindung bagi orang beriman. Okey. Ayat dia, betul lah. 255 ayatul kursi. 257. Ni pada muka surat kedua, juzuk yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maksudnya Allah pelindung bagi orang-orang beriman. Dia Allah mengeluarkan orang-orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Manakala orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Yang mana taghut mengeluarkan mereka daripada cahaya Islam kepada kegelapan. Mereka lah, yakni orang-orang yang pelindungnya taghut, penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia pelindung bagi orang beriman. Perkataan wali, dari sudut kita panggil, bukanlah semata-mata yang disalahfahami. Kadang-kadang orang bila terbayang, bila kita sebut wali, orang yang terbang di atas langit, orang yang berjalan di atas air, orang yang kalau hujan dia menyelit, hujan tadi tu tak basah. Bahkan dia berfikiran yang terlalu inilah fantasi sangat. Ya, karamah tadi itu memang wujud. Karamah ni pemberian daripada Allah, benda yang bersifat mencari adat ke atas wali-wali dia. Namun dalam masa yang sama, karamah ni bukan suatu perkara yang boleh dipelajari. Karamah ni pemberian daripada Allah yang tidak boleh dipelajari dan tidak dirancang. Begitu juga dengan mukjizat. Cuma beza mukjizat kepada para rasul, karamah kepada para wali. Sebab itu bila kita sebut menjadi wali Allah adalah mereka yang tingkatannya semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara asas. Sama ada Allah mengurniakan karamah kepada dia ataupun tidak, itu adalah urusan dan kekuasaan Allah. Bahkan para wali-wali yang kita baca kisah-kisah karamah mereka, tak sama pun karamah di antara satu sama lain. Kerana karamah bukan boleh belajar. Siapa yang belajar, dia kata, Ustaz, saya nak belajar karamah, saya nak khatamkan kitab tasawuf. Maka dia pun ambil kitab tasawuf, dia nak khatamkan. Seolah-olah khatam kitab tasawuf terus jadi wali, pada maksud kata wali yang dia nak belajar untuk mendapatkan karamah. Tak boleh. Karamah tak boleh belajar. Begitu juga dengan mukjizat, dia pemberian. Sebab itu bila kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa AS, dan bila Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan kaum dia daripada dikejar, diburu dan dibunuh oleh Fir'aun dan tentera dia, sampai ke penghujung jalan tersekat dengan Laut Merah, jalan mati buntu.
Maka ketika itu Nabi Musa masih lagi belum memukul dengan tongkatnya ke atas Laut Merah tersebut. Kerana belum ada lagi perintah Allah. Kerana benda itu tak boleh nak dirancang. Mukjizat pun tak boleh nak dirancang. Sampai masa bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk ketuk tongkatnya itu ke atas Laut Merah, baru diketuk dan terbelah Laut Merah. Maka dibawa kaum dia tadi menyelamatkan. Dan kemudian Fir'aun yang cuba mengejar sampai di pertengah laut ditenggelamkan oleh Allah. Maka begitu juga karamah, dia bukan boleh rancang. Okey, tak apa. Nanti kalau hujan turun, aku nak jalan reda hujan tanpa basah sedikit pun. Kerana apa? Berjaya menyelit di antara air hujan yang turun tadi. Ini karamah. Tidak. Itu kepercayaan yang tak tepat tentang karamah. Bila sebut wali ni, maksudnya adalah mereka yang menjadi kekasih Allah, yang semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Allah sayang kepada wali-wali dia. Man ada waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi akan wali-wali aku, maka aku isytiharkan perang dengan dia. Itu tahap wali. Mereka yang bukan sekadar beramal soleh, tapi mereka yang semakin perhebatkan amalan, semakin menjaga maruah dan agama dia daripada perkara-perkara syubhat ataupun perkara-perkara yang ragu-ragu, maka mereka semakin dekat dengan Allah. Maka itu akan mencapai tahap waliullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Yunus ayat 62 sehingga 63 yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita, iaitu orang yang beriman dan mereka pula sentiasa bertakwa. Syarat asas mesti beriman dan takwa. Sebab wali ni tak boleh berlaku pada seorang yang tak beriman. Apatah lagi mereka yang bertakwa. Kadang-kadang bercakap benda-benda pelik sehingga meragukan berkenaan asas basic sebagai orang beriman, orang bertakwa, orang soleh. Itulah asas, package asas kepada seorang wali. Sebab itu disebutkan, kalau kamu melihat tiba-tiba di hadapan kamu ada seorang yang terbang dan dia turun di hadapan kamu, daripada dia terbang di atas langit, dia turun, dia terbang, maka jangan kamu percaya dia lagi, melainkan setelah kamu tengok syariat dia. Takut-takut juga rupa-rupanya ada benda-benda pelik tadi itu adalah kesan daripada sihir yang dia belajar. Bila belajar sihir, dia buat benda-benda yang khurafat, dia memuja syaitan, dan Allah Ta'ala izin kepada dia atas ujian kepada kita, dia buat satu benda yang pelik. Terbang, bom, di hadapan kita. Tapi rupa-rupanya semayang pun tidak, tutup aurat pun tidak, apatah lagi beramal soleh, benda-benda yang lain daripada tu. Maka kena hati-hati. Mereka yang mendapat gelaran dan darjat sebagai waliullah berada pada kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami amaran daripada Allah, iaitu amaran siapa yang memusuhi waliku, adalah mereka itu juga memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu dosa yang besar yang mengundang bala bencana, ancaman di dunia dan juga di akhirat bagi mereka yang berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi bahasa, wali bererti qarib, iaitulah dekat. Wali Allah adalah orang yang dekat dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sentiasa beramal, orang yang sentiasa menjaga diri daripada perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang mengundang dosa. Pertama, wali-wali tadi adalah menunaikan amalan-amalan fardu. Dia jaga amalan-amalan fardu. Selalu kita bila masuk bulan Ramadan, tazkirah-tazkirah, kuliah-kuliah, di antara isi yang disampaikan oleh para asatizah, ustaz-ustaz selalu tegur kita. Waktu tarawih ramai, sekian ramainya manusia, namun waktu solat fardu kurang. Kena ingat, tarawih walaupun ia memang satu amalan yang khusus di dalam bulan Ramadan, amalan yang hebat, namun dia masih lagi berstatuskan sunat. Bukan bermaksud supaya meremehkan tarawih. Tak payah datang jemaah tarawih lah lepas ni. Tak. Datanglah jemaah tarawih. Tapi dalam masa yang sama, amalan-amalan fardu, solat-solat fardu juga kita jaga. Maka solat berjemaah fardu pun diperhebatkan juga. Jangan hanya pada solat sunat tarawih sahaja. Baik. Yang keduanya,
tunaikan dan perbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Jadi ini juga adalah mereka yang kriteria para wali. Mereka yang dekat. Maksudnya orang yang buat amalan tadi itu bukan niat untuk menjadi waliullah. Bukan cita-cita dia mendapat pangkat gelaran waliullah. Tapi ini adalah kemuliaan di sisi Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalangan hamba-hambanya yang beriman lagi beramal soleh. Semakin tinggi amalan dia, semakin dia jaga diri dia daripada perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara dosa, maka bukan dia mendapat gelaran pada nama dia, pada sijil, pada kita panggil majlis. Tak, ia adalah gelaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menjelaskan soal wali Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menambah lagi unsur dalam karakter seorang wali Allah. Kata Al-Imam An-Nawawi, wali Allah itu adalah orang yang beriman atau mukmin. Mukmin itu pula adalah orang yang pertama, tekun beribadah dan sentiasa sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekun beribadah. Ibadahnya bersungguh-sungguh. Kita boleh lihat bagaimana Nabi ajar kepada kita ibadah Nabi. Solat malamnya sehingga bengkak-bengkak kaki. Kerana kuatnya beribadah malam. Bila ditanya oleh Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa Nabi bersungguh ibadah malam sehingga bengkak-bengkak kaki, walhal Nabi dosa sudah diampunkan oleh Allah dahulu, kini dan selamanya. Malah Nabi adalah insan yang telah dijanjikan mendapat syurga Allah, jaminan, confirm, pasti. Namun Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tak boleh ke aku jadi hamba yang bersyukur. Ibadah Nabi ni tahap syukur. Kerana apa? Orang lain masih lagi belum confirm dapat syurga. Orang lain masih lagi terdedah kepada dosa. Tapi Nabi dah dapat nikmat pemberian daripada Allah. Dia tekun beribadah. Yang keduanya, melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang. Ini sudah mesti. Tidak dinamakan seorang waliullah mereka yang melakukan maksiat ataupun dosa besar. Kerana apa? Itu sudah melanggar maruah seorang waliullah. Adapun orang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, maka segala pandangan dia, pemikiran dia, tindakan dia, apa sahaja keadaan dia, dia cuba akan memastikan perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tidak terlalu mementingkan kesedapan duniawi. Tidak terlalu mementingkan kesedapan duniawi. Dunia hanya sekadar di tangan untuk diurus, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Orang yang beriman, orang yang tunduk patuh kepada Allah, yang tidak sombong kepada Allah adalah orang yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut, mereka berenggang daripada tempat tidur mereka. Kerana apa? Kuat ibadah malam. Sebagaimana dalam ayat Suratul Sajadah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Punggung mereka ni berenggang daripada tempat atau katil tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Mereka ini adalah orang yang kuat ibadah malam, kuat bertahajud, kuat berqiyamul lail. Walaupun manusia ni mesti tidur, hak manusia untuk rehat, ada waktu yang kena tidur, ini mesti tidur. Namun dalam masa yang sama, dia tidak bersedap-sedap yang berlebihan terhadap perkara duniawi. Tidurlah. Namun dalam keadaan 1/3 malam, dia akan berusaha untuk bangkit. Dan dibangkit dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ibadah malam, qiyamul lail, itu merupakan ibadah yang Nabi SAW buat secara harian. Nak jumpa Nabi tinggal tu payah, maka hukum dia menjadi sunnat muakkadah, iaitulah sunnat yang dituntut. Mudah-mudahan dalam situasi sekarang pun kita berusaha, kita susun dan kita merancang. Mudah-mudahan bagi kalangan yang bangkit malam, ibadah malam, berdoalah kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diselamatkan kita daripada wabak COVID-19 ini dan diberikan kita pertolongan bantuan agar dilenyapkan wabak COVID-19 ini
daripada negara kita dan dunia ini untuk keadaan kebaikan dan kesejahteraan di dunia serta di akhirat. Maka saya kira sekadar itu sajalah dua wasiat 27 dan 28 yang dapat kita bincangkan. 27 adalah memohon bantuan Allah, 28 menjadi waliullah. Nanti insya-Allah esok malam kita akan selesaikan dua lagi wasiat 29 dan 30, seterusnya terus khatam 30 wasiat yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Zuhali Saiman. Bagi mereka yang nak melihat rakaman wasiat dari wasiat 1 pertama sampai 26, boleh dapatkan di channel YouTube Zuhali Saiman. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kshif anna al-bala wal waba ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Allahumma idfa anna min kulli bala'in wa waba'in wa fitanin ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was salamah was sihah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa khairul hafidhin. Allahumma anta rabbuna wa rabbul mustad'afin birahmatika narju wa bifadlika wa biqudratika nad'u wa bishifaika nastaghithu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.